Menarik pagi ini, Khairi Jamaluddin anggap konflik beliau dan Tun Mahathir selesai. Wan Ahmad Faisal yakin tiada lagi MP Bersatu akan belot. MP Bersatu label Suhaili sebagai pengkhianat. Hadi Awang kekal ahli Parlimen Marang. KJ dakwa 2 menteri dan seorang ketua halang rang undang-undang GEG. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakila dalam Netstep News edisi pagi Khamis 16 November 2023. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar menganggap kekeruhan yang wujud antara beliau dengan Tun Mahathir Mohamad selama ini telah pun selesai. Beliau yang juga bekas Menteri Kesihatan berkata, perkara itu dipersetujui bersama apabila bekas Perdana Menteri dua kali itu meminta untuk tidak memanjangkan lagi isu antara mereka. Malah kedua-duanya menurut beliau telah pun berdamai secara ikhlas dan terbuka. Beliau berkata demikian sebagai mengulas temu bual dalam podcast Keluar Sekejap yang menjemput Dr. Mahathir sebagai tetamu baru-baru ini. Dihoskan bersama bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan, Khairi dalam rancangan itu bertanya secara terus kenapa Tun M tidak menyukainya. Mahathir yang kelihatan sedikit tergamam bagaimanapun menjawab soalan itu dengan tenang dengan mengatakan ia disebabkan Khairi pernah bersaing dengan anaknya, Datuk Seri Mukhris Mahathir. Untuk rekod, Tun M antara yang kritik hebat pentadbiran bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi yang juga bapa mertua Khairi. Malah Khairi juga turut dijadikan sasaran sehingga muncul gelaran budak tingkat 4 yang merujuk kepada pasukan pencatur politik di pejabat Perdana Menteri ketika itu. Dalam pada itu, ketika ditanya sama ada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan turut dijemput dalam program yang sama, tanpa mengiyakannya, beliau berkata akan ada elemen kejutan pada program itu akan datang. Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal dengan yakin menyatakan bahawa tiada lagi ahli parlimen dari parti itu akan menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tindakan disiplin telah diambil terhadap dua ahli parlimen bersatu iaitu Datuk Suhaili Abdul Rahman dan Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid sebagai balasan terhadap sokongan mereka kepada Datuk Seri Anwar. Wan Faisal menegaskan tindakan disiplin tersebut adalah satu tindakan tegas. Beliau yakin bahawa ahli-ahli parti yang lain akan mempertahankan pendirian yang sama seperti yang diputuskan bersatu. Dalam sidang media di Parlimen, beliau berkata dan berharap agar tiada lagi ahli Parlimen bersatu akan menukar sokongan kepada Perdana Menteri. Sebelum ini, 4 ahli Parlimen bersatu termasuk Suhaili dan Iskandar Zulkarnain telah menyatakan sokongan mereka terhadap Datuk Seri Anwar. Wan Faisal menyatakan pihaknya mempunyai bukti berhubung modus operandi yang digunakan individu dikenali sebagai Datuk Botak yang mendalangi pemindahan sokongan itu. Beliau menjelaskan bukti tersebut termasuk email, mesej, gambar dan perbincangan WhatsApp yang telah diserahkan kepada pihak polis. Selain itu, katanya laporan akan dibuat kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Wan Faisal menambahkan Datuk Botak hanya mencari ahli parlimen yang kurang lantang, terutamanya mereka yang baru menjadi wakil rakyat untuk ditarik sokongan mereka. Dalam perkembangan sama, Wan Ahmad Faisal telah menggambarkan ahli parlimen Bersatu Labuan, Suhaili Abdul Rahman sebagai pengkhianat. Wan Faisal mendakwa Suhaili tidak hanya terlibat dalam mendukung Datuk Seri Anwar, tetapi juga aktif dalam meraih sokongan ahli parlimen lain untuk menyokong Perdana Menteri. Dalam sidang media di Parlimen semalam, Wan Faisal yang juga ahli Parlimen Machang menuduh Suhaili bekerjasama dengan individu yang disebutnya sebagai Datuk Botak. Beliau turut menceritakan insiden yang didakwa berlaku dalam satu mesyuarat bersatu yang dihadirinya, di mana Suhaili dikatakan berusaha mendapatkan sokongan ahli Parlimen Bersatu untuk menyokong pentadbiran Datuk Seri Anwar. Wan Faisal juga menyebut Datuk Botak dan bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar, Farhash Wafa Salvador, bertanggungjawab menarik sokongan 4 ahli parlimen pembangkang untuk mengubah sokongan.
Bagaimanapun, Farhaj dalam respons segeranya semalam menafikan tuduhan tersebut dan mengatakan ianya sebagai fitnah jahat. Wan Faisal semalam turut berkata laporan polis telah dibuat Pemuda Bersatu dan bukti video yang menunjukkan Farhaj bersama-sama Datuk Botak dan 4 ahli parlimen di parlimen telah diserahkan. Mahkamah Persekutuan Putrajaya telah menolak rayuan akhir Jasmira Othman, bekas calon Barisan Nasional yang mendakwa Abdul Hadi Awang melakukan sogokan kepada pengundi semasa pilihan raya umum ke-15. Keputusan itu mengekalkan kemenangan Hadi sebagai ahli Parlimen Marang. Panel 3 hakim yang diketuai Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim memutuskan menolak rayuan tersebut kerana perayu gagal membuktikan keraguan munasabah terhadap dakwaannya. Dalam pengumuman keputusan, Hakim Abang Iskandar menyatakan bahawa rayuan ditolak tanpa sebarang kos. Panel hakim yang terdiri daripada Datuk Zabariah Muhammad Yusof dan Datuk Rozariah Bujang juga turut menyokong keputusan menolak rayuan tersebut. Pada prosiding hari itu, Jasmira Othman diwakili oleh Peguam Datuk Muhammad Hafarizam Harun, sementara Abdul Hadi Awang diwakili oleh Peguam Yusfarizal Yusof. Keputusan Mahkamah Persekutuan itu menyusul selepas penolakan petisyen oleh Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 27 Jun yang membenarkan Abdul Hadi kekal sebagai ahli Parlimen Marang. Hakim Datuk Hassan Abdul Ghani pada masa itu memutuskan bahawa Jasmira gagal membuktikan unsur rasuah mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Petisyen yang difailkan Jasmira pada 3 Januari mendakwa adanya sogokan kepada pengundi melalui program iPencen, iBelia dan iSiswa pada 15 hingga 17 November 2022, beberapa hari sebelum PRU 15. Meskipun Jasmira kalah dalam PRU 15 dengan majoriti 41,729 undi kepada Abdul Hadi, beliau terus berusaha untuk membatalkan kemenangan tersebut melalui sistem perundangan. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mendakwa 2 Menteri Kabinet dan seorang individu yang disebut sebagai The Gaffer menjadi penghalang rang undang-undang yang melarang pembelian atau pengambilan produk nikotin oleh individu yang lahir selepas tahun 2007. Melalui Instagramnya, 2 menteri yang didakwa itu ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi Azalina Othman Said dan Menteri Pelancongan Tiong King Sing. The Gaffer yang bermaksud bos pula mungkin merujuk kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Meskipun Putrajaya tidak memberikan maklumat terkini tentang rang undang-undang tersebut, Badan Pemerhati Kesihatan Kod Blue mendakwa Kabinet telah memutuskan untuk menghapuskan peruntukan yang melarang tembakau dan vape berdasarkan umur dari rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok untuk Kesihatan Awam 2023 yang dirujuknya sebagai generasi penamat. Menurut Kod Blue, Peguam Negara Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh berpendapat peruntukan tersebut melanggar Perlembagaan Persekutuan dan bertentangan dengan Perkara 8 yang menjamin kesaksamaan di sisi undang-undang. Khairi menyatakan kebingungannya terhadap cara Kabinet mengendalikan RUU tersebut, mengungkapkan bahawa AGC, Jabatan Peguam Negara yang sebelumnya tidak menentang, kini mengubah pendiriannya. Beliau mendakwa Menteri Undang-Undang adalah pengkriti utama RUU GEG dan menyatakan perlunya undang-undang ini untuk melindungi kesihatan awam. Ketika RUU tersebut dibuat pada 2022 dan dibentangkan pada Jun 2023, Peguam Negara ketika itu ialah Idrus Harun dan kemudian digantikan oleh Teriruddin pada September. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.